Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Penghantaran bantuan kemanusiaan kedua Malaysia ke Palestin melibatkan pelbagai barangan keperluan seberat 20 tan berlepas ke lapangan terbang antarabangsa Al-Arish, Mesir menerusi penerbangan khas malam tadi. Pesawat kargo itu berlepas pukul 11 malam dari Terminal Kargo KLIA dan pengurusan bantuan akan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Mesir sebagai rakan kerjasama bagi misi kemanusiaan ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof yang menyaksikan pelepasan berkenaan berkata bantuan kemanusiaan Ops Ehsan ini adalah bukti keprihatinan rakyat Malaysia. Sementara itu, barangan bantuan kemanusiaan pertama yang berlepas minggu lalu telah pun selamat sampai di Al-Arish, Mesir dan kini sedang menunggu giliran untuk melintas laluan Rafah. Jumlah penduduk terjejas banjir di Selangor terus mencatatkan penurunan pagi tadi kepada 381 orang daripada 101 keluarga berbanding 429 orang daripada 110 keluarga malam tadi. 8 PPS sedang beroperasi di negeri itu membabitkan 5 di daerah Sepang manakala 3 di Kuala Langat. Sementara itu di Perak jumlah kekal dengan 496 orang daripada 150 keluarga ditempatkan di 5 PPS di Hilir Perak dan Kerian. Di Hilir Perak, sebanyak 166 orang daripada 52 keluarga masih berada di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak, manakala PPS Dewan Majlis Pembandaran Teluk Intan pula menempatkan 130 orang daripada 42 keluarga. Penduduk terjejas di daerah Kerian pula kekal 97 orang daripada 24 keluarga berada di PPS Sekolah Kebangsaan Cangkak Lobak dan 57 orang daripada 19 keluarga di PPS SK Alur Pongsu. Malaysia telah menyampaikan kenyataan negara semasa sesi perbahasan umum di Persidangan Agung Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO kali ke-42 di Paris, Perancis. Menteri Pendidikan Fadlin Al-Siddiq yang mengetuai delegasi itu memaklumkan KPM juga turut berkongsi visi serta pencapaian negara dalam menjayakan agenda UNESCO. Antara yang diketengahkan ialah mengenai peranan aktif Malaysia dalam mendukung agenda UNESCO seperti melalui sumbangan kepakaran dan keuangan melalui program kerjasama Malaysia UNESCO yang memanfaatkan lebih 7,000 peserta daripada 87 negara. Malaysia juga mengetengahkan usaha yang diterajui secara bersama dengan Brunei, Indonesia, Thailand dan Singapura dalam mengangkat kebaya sebagai warisan kebudayaan di tiraf UNESCO. Ini merupakan satu daripada usaha meraihkan persamaan dan solidariti rantau ASEAN demi memperkasakan warisan budaya tempatan. Pindaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa 2005 IHR 2005 yang menimbulkan pelbagai polemik di kalangan masyarakat sehingga mencetuskan penyebaran berita palsu masih dalam proses rundingan. Pengarah Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Dr. Anita Sulaiman berkata isu pindaan IHR 2005 bukan perkara baharu kerana pernah melalui beberapa kali pindaan sebelum ini. Dr. Anita turut menegaskan KKM tidak akan berkompromi dengan mana-mana keputusan yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. KKM juga komited memelihara kedaulatan negara, kuasa Raja-Raja Melayu dan kuasa yang di-Pertuan Agong. Tambah beliau, KKM sekarang sedang giat menjalankan libat urus dengan 12 kementerian termasuk agensi bagi meneliti pindaan IHR 2005 dan WHO CA+. Ribut salji telah melanda wilayah China Utara dan Timur Laut yang mengganggu sistem pengangkutan, penternakan dan kemudahan telekomunikasi. China juga menggesa Jabatan Penyelamat tempatan segera untuk memberikan bantuan. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan NMC, bahagian wilayah timur laut negara itu termasuk Heilongjiang, Jilin dan Liaoning serta wilayah autonomi Mongolia dalam mengalami pusingan baharu salji lebat disertai angin kencang dan suhu yang rendah. Dalam 3 hari berikutnya, wilayah yang terjejas juga menghadapi bencana alam seperti ribut salji dan ribut ais. Ia menambah tekanan kepada kemudahan pengangkutan, pertanian, penternakan, elektrik dan komunikasi di wilayah itu. Sekian berita semasa, salam Malaysia Madani.